إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala buat pertama kali yang mana Allah taala masih melanjutkan umur dan usia kita sampai kita berkesempatan untuk melaksanakan salat Jumaat sebagai raya mingguan bagi umat Islam. Alhamdulillah ala kulli hal. Di samping itu juga kita tidak lupa mengingati peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita di seluruh alam dunia ni sebagai iktibar dan ibrah bagi kita orang beriman. Beberapa hari yang telah lalu dan beberapa minggu yang lepas, banyak kejadian-kejadian bencana alam, bukit berapa ni, gunung berapi meletup, tsunami, kekeringan, banjir besar, ribut, kepanasan suhu udara di merata tempat di seluruh dia berlaku secara berturut-turut dengan masa yang berdekatan. Ini suatu alamat di Allah Ta'ala hatta untuk manusia untuk berfikir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidak kami utuskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala illa takhwifa, kecuali tujuannya tidak lain tidak bukan supaya timbulnya perasaan takut ke dalam hati manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Segala sesuatu berlaku di dunia ni bukan semata-mata doi bang-en, bukan. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Tidak ada suatu bala yang menimpa atas muka bumi ini dan tidak juga yang berlaku terhadap diri kamu illa fi kitabin, kecuali telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz min qabli an nabra'ah, sebelum daripada malapetaka dan kejadian bala yang nak tipu kita tu sebelum berlaku Allah Taala catat siada. Inna zalika 'ala Allah yasir, bagi Allah Subhanahu wa taala nak menimbulkan bencana alam dan sebagainya sangat mudah, yasir, perkara kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Li'alla ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak berasa duka cita, tidak berasa gundah gulana, tidak berasa berputus asa terhadap apa yang meluputkan kamu. Kadang-kadang kehilangan mata uang yang banyak, kadang-kadang hilangnya tempat tinggal, kadang-kadangnya kebun tanaman begitu rusak dan banyak segala dengan bilangan yang banyak, rumah tangga, mutu kereta hilang, ala likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Jangan kita berputus asa, jangan bersedih, sebab segala sesuatu ni kita akan meninggal semua. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula kamu berbangga, berasa gembira berlebihan ala ma atakum. Tuhan wik gapo kita jangan kita suka telajak.
Jangan bergembira terlahjak sampai lupa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan cinta kepada orang takabur. Nauzubillah min zalik. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah. Tabiat manusia ni, apabila kita dengar berita-berita yang teruk parah, misalnya dia bagi stres sebagainya, teruk kita tengok berita tak kena wayak banyak dah, akan timbul satu perasaan rasa alhamdulillah, mujur tak kena takut, mujur tak kena negeri kita, padahal kita tak kena pun sedang-sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa, surah Al-Anbiya, maaf, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Kadang-kadang dengan timpa malapetaka gapo itu bang bisyarri, seperti berlaku bagi kita, berlaku di China, berlaku di Eropah gapo itu suatu ujian Allah Taala. Wal khair, kita ada senang makan kenyang, tidur jenera pun sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditimpa malapetaka yang menyedihkan, kita sabar. Apabila Allah Taala beri kesenangan bagi kita, kita juga tidak lupa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara sikap orang mukmin. Sebab Allah Taala kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kamu akan mati dan kamu akan kembali kepada Allah Taala. Kita ingat pada waktu kita mula dilahirkan oleh ibu kita. Pertama kali kita lahir, suara yang terdengar daripada luar bilik iaitu suara teriak. Dan kita dalam keadaan bertelanjang, tak ada pakai yes keyboard kita waktu kita beranak. Orang di sekeliling sekala kita bang, Masya Allah, pakai ketawa suka belaka dengan kelahiran kita. Dan kita tak tahu kata kita nak beranak bila tu dalam perut ibu. Kita tak tahu. Bila kita nak beranak kita tak tahu. Dalam keadaan apa kita tak tahu. Begitu juga di hari kematian kita. Supaya juga waktu mati. Waktu kita nak mati bila kita tak tahu. Supaya dengan anak dalam perut tak tahu nak tubik bila. Kalaulah anak yang lahirkan baru lahir dalam keadaan telanjang berbogel, beza dengan kita hak mati tekahnya 3 keping kain putih. Banyak tu tak lebih tak kurang. Kalau anak yang baru lahir di azan dan iqamah, tak ada semaya azan iqamah. Waktu kita mati semaya tak ada azan tak ada iqamah. Waktu kita beranak orang suka berlaku pakai hilai tawa alhamdulillah. Waktu kita mendengar orang akan menangis kita. Banyak tu tekah dunia ni. Oleh itu kita perlu perhati segala sesuatu yang berlaku ni adalah suatu ibrah sebagai berian utahan bagi kita yang belum ditimpa Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan, dalam surah As-Sajdah pagi tadi saya baca, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami akan merasakan ahli bumi al-azab al-adna, itu bala petaka yang kecil-kecilan abang, halau-halau. Dunal azabil akbar, muka azab ngaka tah dunia ni pernah berlaku. Sebesar mana pun azab tah dunia, bala tah dunia ni kecil apabila dibandingkan dengan azab di akhirat. Tak ada arti apa-apa. Sebab kita sayang setara mana harta kita, kita kembali Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan 3 lapis kain putih tu je. Kaya, miskin, tinggi, rendah, hina, rana, segala mana pun 3 keping kain putih tu je. Itu di antara beza antara kita waktu beranak dengan waktu mati. Banyak tu. Oleh itu tak ada kena duka cita sangat dengan kehilangan harta, anak pinak dan sebagainya. Sebab ilaina turja'un, kepada kami mereka akan dikembalikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Allah Taala bala semua la'allahum yarji'un, supaya Allah Taala kata supaya mereka itu berkembali kepada Allah Taala, kembali bertaubat. Kelapnya kelap tu atau Allah Subhanahu Wa Taala samnungในความผิดที่เขาได้กระทำไว้ itu di antara tujuannya, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali artinya arruju' ila Allah, kembali dengan bertaubat terhadap apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita.
Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu di antara ucapan orang mukmin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian malam petaka ni rasa tak apa kalau kita. Allah Taala tanya beberapa kali dalam Quran. Tak apa kita. Semaya itu semaya dah. Tahajud dah bangun dah. Puasa sunat pun dah puasa sunat dah. Sedekah tak nak berhenti juga. Segala sesuatu dah buat belakang rasa tak apa. Jangan rasa tak apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka itu berasa aman, berasa tak apa daripada azab Allah Taala, daripada bala Allah Taala? Oh tak apa kita, insya-Allah fala ya'manu makrallah. Maka tidak akan berasa aman, tak berasa tak apa daripada azab Allah Taala illal qaumul khasirun. Orang yang rugi saja yang berasa tak apa. Orang mukmin memang takut, masya-Allah. Sebab tu Nabi kita pada satu ketika dia wailul lil Arab. Nabi kita celakalah bagi Arab, binasalah bagi Arab. Panjang hadis. Kemudian Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsy dia kata qalat ya Rasulullah anahliku wa fi minas salihun. Apakah kita akan binasa juga ya Rasulullah? Wa fina salihun. Di kalangan kita banyak orang soleh. Qala na'am. Ya binasa juga walaupun banyak orang soleh. Idza kasural khabasu. Apabila kemungkaran maksiat begitu banyak bertaburan, masya-Allah. Lah ni maksiat tak ada habis. Lepas sosol, masya-Allah. Puak wairun cara wairun. Puak orang tua cara orang tua, masya-Allah. Semalam masya-Allah kita tengok duka cita. Pakai hijab kepada joget. Ingat orang lelaki-lelaki duk meneneh ke apa. Nauzubillah misal. Ini di antara khabath. Maksiat merajalela bang. Tersebar luas. Tak ada siapa nak lari bakat tengok belakang, tak ada bahasa nak mengucap astagfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah, masyaallah tabarakallah. Tak ada. Tengok saya tengok biasa. Mata putih betul. Ingat insya-Allah kita usaha. Jangan berada apa ni, jangan ada tengok apa tengok seperti ikut tengok besi yang belah tu. Usaha kita tunjuk ajar, sekat, nasihat dan sebagainya. Oleh itu kita jangan berasa kata tak apa. Yang kedua, afa aminal ladzina makarus sayyi'at. Apakah orang yang melakukan dosa maksiat berasa tak apa, berasa aman? Ayyaksifallahu bihimul ard, bahawa Allah Taala akan menenggelamkan wikaria dalam bumi, tenggelam dalam bumi supaya Qarun. Aw ya'tiyahumul azabu aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun, ataupun ditimpa oleh azab Allah Taala min haitsu la yash'urun, dengan tidak terduga-duga, dengan tak terasa apa macam plan mana masudfah, secara serentak. Nauzubillah min zalik. Kita beringat kita beringat kata azab Allah Taala, apa nak kata kun nak berlaku kun fayakun, jadi selalu dah, tak payah. Sebab junudullah fis samawati wal ardh, banyak tentera Allah Taala di langit dan bumi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada seorang pun dapat mengetahui askar bala tentera Allah Taala nak binasakan suatu kampung banyak mana, Allah Taala saja tahu. Orang lain tak tahu. Kemudian pada ayat lain Allah Taala tanya, afa amina alul qura, apakah orang penduduk kampung, penduduk negeri berasa aman? Ayyatiyahum azab ba'suna bayatan wa hum naimun, bahawa datang kepada mereka itu azab kami, bala kami, walhal mereka sedang tidur nyenyak. Kita ingat aja dulu, Allah 10 tahun dulu di Burma, hak mati 200,000 orang lebih. Bah besar panggil rain bomb, bah kuat sebagai bom. Orang sedang tidur pukul 2. Tak ada siapa duk tidur, apa ni tak tidur pihak tu, orang lain pukul 2 tidur belakang. Bah sama itu tu, apa nak berlaku? Tak tahu ke? Ingat tak? 200,000 lebih mati sekaligus. Daf'ah wahidah. Apakah kita pasal tak apa? Dia mau tidur, rasa nak laka tidur. Khabar-khabar mati. Awa aminah ahlul qura, apakah penduduk kampung, penduduk negara suatu negeri
berasa aman ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, bahawa Allah Ta'ala timpakan azab ataupun bala kepada mereka duhan waktu duha, wa hum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main. Ingat senama tahun 47 ingat tak? Waktu pukul 8 pukul 9 waktu duha Allah Ta'ala sebut dah wa hum yal'abun, mereka sedang bermain di tepian di tepi patah, di bukit sebagainya, kita tahu belakang dah. Itu di antara azab Allah Ta'ala, dok main tak tahu kata nak mari bahala. Wa hum yal'abun, apakah kita berasa tak apa juga kita, naudzubillah, jangan berasa tak apa. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah, kemudian Allah Ta'ala tidak akan buat suatu kejadian kecuali ada sebab dia. Apakah sebab-sebab dia? Kita takut sekali ni nak berlakunya suatu malapetaka, suatu bala Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala nak turun mari, ada beberapa sebab tertentu. Salah satu sebabnya as-sukut anil munkarat. Kita tengok benda muka apa, tak nak katakan benda dia. Itu di antara sebab Allah Ta'ala turun ke bala. Tak ada siapa nak tegar, tak ada siapa nak lari. Tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam suratul Maidah ayat 78, lu'ina allazina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Dilaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel ala lisani Daud, di atas ucapan lidah Nabi Daud AS dan Isa bin Maryam, kerana mereka berlakunya banyak dosa, banyak fitnah, banyak maksiat. Waktu tu Nabi Daud gelari tak kerti dengar, Nabi Isa umat dia waktu tu pun tak dengar juga. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, demikianlah mereka melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, ya'tadun, melampaui batas. Sebab apa dibinasakan umat Nabi Isa? Sebab apa dibinasakan umat Nabi Daud alaihi wassalam? Allah Ta'ala ayat, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, kerana mereka tak lari. Orang buat benda munkar, buat benda maksiat, benda tak molek, la yatanahawna 'an munkarin. Mereka orang tahu, orang ada kuasa, tak lari. Dia tengok kelipah pas pak ular kiamat. Naudzubillah. Tak lari. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Itulah sejahat-jahat apa yang mereka lakukan. Jadi orang maksiat tak ada lari. Itu sebab yang antaranya. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala kata, falamma nasu ma dzukiru bih, apabila ahli bumi lupa teguran Allah Ta'ala, Tuhan lari ke apa, lupa, awak tak ingat, awak tak tahu, awak tak pada, awak tak apa belaka, anjainal ladzina yanhaw 'anil su, Allah Ta'ala selesai pilih orang-orang yang duk lari awak kehati Allah Ta'ala, anjainal ladzina yanhaw 'anil su. Satu kampung, satu negeri, apabila Tuhan nak melaknat, nak binasa, nak hancur, Allah Ta'ala anjainal ladzina yanhaw 'anil su, Allah Ta'ala selamat orang yang duk lari awak jahat, Tuhan selamat apa ni. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'iz bima kanu yafsukun. Kemudian kami ambil binasa orang-orang yang melakukan kezaliman dengan apa yang mereka lakukan. Artinya sebelum nak turun bala petaka, Allah Ta'ala tengok dulu hak mana orang yang biasa lari, orang wajah, Tuhan selamat mereka. Hak lebih lagi tu binasa. Nauzubillah misalnya. Oleh tu lah kampung kita lah tampung kita, lampung kita, ada banyak mana golongan jenis Allah Ta'ala selamat. Hak lari buat kejahatan, ikut demo, kerja demo, bukan kerja kita. Nauzubillah misalnya. Sebab apabila kena bala dah, kena habis tak kira. Kecuali orang yang lari, yang hauna 'alaihim an munkarin fa'alu, orang yang lari awak jahat, hak tu Tuhan selamat insya-Allah. Usaha kita. Hak kita takut sekali, masya-Allah, berlaku tempat kita, tempat 9 Mituna bukan ni, masya-Allah, tak ada sebab. Nabi koyak lama dah ada ni. Kita bimbang, ingat hak ni nak kamera. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman, akan berlaku pada akhir zaman. Akan berlaku satu kaum, satu puak, satu kelompok manusia yahduruna sultan, dia cari penguasa.
Pergi cari ratbah. Penguasa artinya ratbah hak mereka lah ni lah. Yahduruna as-sultan, orang ada kuasa. Pakai cari. Hadarat hadir, pakai cari. Fayahkumuna bighairi hukmillah. Akhirnya pemerintah tadi menghukum dengan apa yang Allah Ta'ala mengharamkan. Menghukum tak turut hukum Allah Ta'ala. Hak Tuhan kata haram, dia kata halal. Na'udzubillah. Wala yanhaun. Masuk kepada penguasa ratban, tak ada lagi apa. Fa'alaihim la'natullah. Maka ke atas puak ni, orang yang masuk sokong ratban, pemimpin, orang berkuasa, alaihim la'natullah. Allah Ta'ala laknat. Na'udzubillah. Hadis ni diceritakan oleh Rawahud Dalami. Mudah-mudahan kancah seri pun ni lah. Kalau fak naik dan naik cuak akhir tangan dan sepak, no problem,ไม่มีปัญหา. Tapi hak akhir sokong kancah seri ni fak Muhammad, Yaakob, Yusuf, Ibrahim. Tak apa, Tuhan lagi tak apa, asal aku boleh hadir sosok. Na'udzubillah misalnya. Dia beringat. Tuhan nak dua bala bukan fak ni saja, kita berkena. Masuk cari pemerintah, pentadbir, penguasa, pergi sokong, tak turut hukum Allah Ta'ala. Hukum Tuhan terharam, tak apa. Tujuannya, perang nakut tangkan mereka. La'natullahi alaihim. Tuhan laknat mereka tu. Rawahu ad-Dailami. Kita beringat. Kita beringat sekali. Kalau orang kafir tak apa. Orang Islam. Kadang-kadang pergi haji dah. Masya Allah. Ini akan berlaku. Sebab ni, wa yahkumuna bighairi hukmillah. Mereka menghukum tidak menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah waktu Zainab bintu Jahsy tanya Nabi kata, "Anahliku wa fihan wa fina salihun." Kita nak binasa ya Allah. Di kalangan kita banyak orang soleh. Qala, "Na'am ya wahai Zainab." Binasa juga idza kasara al-khabasu, apabila maksiat begitu banyak. Nauzubillah min zalik. Dan hadis terakhir, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla la yu'adzibul 'amata bi'amalil khassah. Allah Taala tidak akan azab, tidak akan turun bala dengan sebab orang-orang tertentu buat dosa, Tuhan tak turun kepada orang lain. Tak turun secara umum. Dengan sebab orang-orang tertentu buat dosa maksiat. Hatta yaraul munkara baina zahranaihim. Sehingga orang yang molek-molek tengok maksiat dah berlaku depan muka dia. Wahum qadirun, mereka kuasa. Ala ayyunkiruhu fala yunkiruh. Na'udzubillah. Orang ada amnat, tak lari. Padahal dia ada amnat, boleh lari, tak lari. Fa idza fa'alu dzalik, apabila berlaku demikian itu, dia ada kuasa, tak lari. Azabal khassah wal 'am. Allah Taala tu bala orang hak kena umum, orang umum pun kena, orang hak dak buat melakukan maksiat pun kena. Kena habis. Sebab apa? Ada di kalangan mereka orang kuasa nak menahan, nak lari, nak sekat, tak sekat. Akhirnya Allah Taala tu kena habis. Nauzubillah min zalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun ibad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimanakah cara kita nak berjalan selamat, jalan selamat? Jalan nak selamat daripada bala petaka Allah Subhanahu wa ta'ala wa ala mana? Dia ada dua jalan Allah Ta'ala, secara berjamaah, kemudian secara individu atau perorangan. Boleh buat kedua. Nak sekat daripada bala petaka Allah Ta'ala. Secara berjamaah, Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ali Imran ayat 14, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendak dah ada satu kumpulan pada kamu, satu kelompok, satu puak, satu kelum daripada orang Islam, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan lari cegah daripada benda mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berasa, orang yang beruntung. Artinya
ada satu kelompok daripada kelompok dalam umat, dalam masyarakat kita, ada satu kelum nak kerja nahyul munkar, larang benda munkar, insya-Allah kita akan selamat bersama. Satu lagi secara apa? Secara perorangan. Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, man ra'a minkum, siapa-siapa yang nampak di antara kamu mungkaran, satu mungkar, ini orang perorangan. Hak tadi secara jemaah, pen ongkon, hak ni seorang-seorang, individu. Tu bukan seorang-seorang. Man ra'a minkum mungkaran, siapa-siapa tengok di kalangan kamu benda mungkar, benda tak molek, falyughayyirhu bi yadihi, hendak dia ubah dengan kuasa dia, tangan arti kuasa dia, amna dia ada. Tok benar, cai tam benar, tok benar lagi. Tok email, cai tam benar, tok email lagi. Tok nebel, cai tam benar, tok nebel dia lagi. Tapi lah ni masya-Allah, pakat dia belaka. Nauzubillah. Beringat kena habis. Faman lam yastanti fa bilisani. Siapa tak kuasa nak ngaku ngak amna dia, dengan lidah. Tak berani juga dengan hati. Hati itu artinya wadzalika da'ful iman. Iman paling lemah sekali dengan hati itu. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok perhati hadis Nabi. Hadis dia ceritakan oleh Tirmizi. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang diri dia nyawa aku di tangannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersumpah dengan Allah taala. La ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik, wa tanhawunna 'anil munkar, hendaklah kamu larang daripada benda munkar. Aw la yushikunna Allahu ay ya'batha 'alaikum iqaban minhu, kalau mu tak suruh buat baik, tak larang buat munkar, aw yushikuna ay yaqrabanna, dekat-dekat Tuhan hatta azab kepada kamu. Kalau mu tak larang buat jahat, tak suruh buat baik, maka artinya dekat Tuhan untuk azab kepada kamu. Summa tad'un, waktu tu kamu berdoa, ya Allah, Rabbana juga berdoa. Fala yustajab lakum, maka waktu tu Tuhan tak terima doa kamu. Nauzubillah. Sebab apa? Kamu lalai melakukan kewajipan sebagai agama mukmin untuk larang saudara dia, keluarga dia, masyarakat dia. Hadis terakhir insya-Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Hatullah itu. Suruhlah buat baik, larang buat jahat. Qabla an tad'u Allah fala yustajab lakum. Sebelum daripada kamu nak berdoa, Tuhan tak terima doamu. Sebab mu tak suruh buat baik, tak larang buat jahat, Tuhan tak terima doa. Wa qabla an tastaghfiru, dan sebelum daripada kamu nak istighfar minta ampun kepada Allah Taala, fala yaghfir lakum, Tuhan tak ampun doa. Doa Tuhan tak terima, istighfar Tuhan tak ampun. Nauzubillah. Teruklah kita ni. Ya dua tu kita ni. Kalau kita minta doa kamu tak terima, alhamdulillah. Kita minta istighfar dosa kita tak ampun, alhamdulillah. Kedua ni tak pakai, habis harapan kita sebagai manusia. Oleh itu Nabi kita royak cerita dulu. Wa innal ahbara minal yahud, sebab ulama Yahudi, waruhbana minan nasara, dan ulama nak buat orang Nasrani, Kristian, lamma tarakul amra bil ma'ruf, apabila fuat ulama Yahudi, fuat ulama Nasrani tinggal larang buat baik, tinggal suruh buat baik, tinggal larang buat jahat, dia buat ibadat cara dia, la'anahumullah, Allah Taala laknat semua ala lisani anbiya'ihim wa ammahumul bala. Orang alim, ustaz, babo, cikgu, tok imam, tok ni tak larang ke apa, akhirnya kena habis. Nauzubillah. Oleh itu hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan sekalian, mari kita pakat sedar, pakat insaf, pakat cek diri masing-masing, pakat tuan-tuan setara mana kita dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Apakah kita reda dengan perbuatan-perbuatan manusia secara terbuka lah, seluruh dunia tengok. Sebab dia masuk TikTok ke apa, masuk dalam Facebook, IG dan sebagainya, tahu boleh seluruh dunia perakat kejahatan yang terlakukan. Bukanlah kampung saja kita walau kampung kita, tapi sedunia tahu boleh. Oleh itu tanggungjawab kita bersama, marilah kita koda kemampuan kita, apa dia kejahatan, apa dia kemungkaran, apa dia maksiat,
kita cegah, kita larang, kita sekat dengan apa yang kita miliki daripada kuasa, insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia ini, terutama di akhirat nanti. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ajdadina wa li jaddatina wa li akhawatina wa ikhwatina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa li asdiqaina wa li asatizatina wa li tullabina wa talibatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina min utaqaika minan nar. Allahumma ighfir lana warhamna wa in lam taghfir lana warhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.